Program Jiwa Komuniti Madani berkonsepkan viewing party dekatkan masyarakat dengan institusi diraja. Itu antara paparan dari Sabah petang ini. Perancangannya langsung bersama Anisia Daulas di Kota Kinabalu. Silakan, Ann. Ya, sahih. Program Jiwa Komuniti Madani berkonsepkan viewing party bagi tayangan istiadat pertabalan yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim berupaya mendekatkan masyarakat dengan institusi diraja. Timbalan Ketua Menteri 3 Datuk Insinyur Syahilmi Yahya berkata, program disertai 240 penduduk setempat melibatkan 6 komuniti madani dalam Parlimen Putatan, antaranya Komuniti Madani Tanjung Keramat, Pulau Gaya dan Komuniti Madani Sembulan. Dengan adanya program ini, kita dapat menontonnya secara beramai-ramai dan mungkin dapat bertukar-tukar fikiran ataupun komen berkenaan dengan adat istiadat pertabalan yang di Pertuan Agong. Jadi ini sudah tentu menaikkan semangat dan memberi pengalaman yang baik bagi mereka yang berada di Dewan pada pagi ini. Beliau yang juga ahli Parlimen Putatan ditemui media dalam program tersebut di Putatan. Program turut mengadakan pertandingan mewarna murid-murid tadika kemas, pameran jualan dan cabutan tiket bertuah. Lebih 20 kapal layar menyertai program Sel Malaysia Passage to East Yacht Rally 2024 tahun ini. Program julung kali berlabuh di daerah Tuaran itu diyakini mampu meningkatkan sektor pelancongan di daerah berkenaan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata diwujudkan pada tahun 2005, inisiatif Sel Malaysia bawah naungan Persatuan Pelancongan Perkapalan dan Marin Malaysia berjaya menarik lebih 1,400 kapal layar dari 45 buah negara. Ini telah menjana pendapatan ekonomi lebih RM0,5 bilion di samping mempromosi pelancongan nautika Malaysia serta mengekalkan pengembaraan pelayaran sesuai dengan slogan Discover Malaysia by Sea. Dalam pada itu, beliau mengajak semua pelayar untuk menikmati keindahan khazanah alam semula jadi di sepanjang laluan pelayaran antaranya Kudat, Sandakan, Ladatu, Sempurna dan Tawau. Datuk Haji Ji menyatakan demikian ketika mengalu-alukan kehadiran peserta di JT Anjung Gayang Tuaran. Teks ucapannya dibacakan Pengerusi Eksekutif Enterprise Corporation Sendirian Berhad, Datuk Jasni Daya. Peserta antaranya dari negara Indonesia, Thailand, Hong Kong, New Zealand, Amerika Syarikat dan Afrika Selatan. Sementara itu, Datuk Jasni ketika ditemui mencadangkan beberapa perkara boleh diketengahkan untuk memperkasa kawasan terlibat pelayaran. Satu program yang kita cuba bawa untuk kita bagi promosi secara international. And of course we are really ready. Kita prepared. Sebab kita anggap ini sesuatu yang harus kita buat untuk kawasan Pantai Dalit inilah. Sebab dia punya value, income in term of attraction, in term of daya tarikannya kepada orang luar sangat bernilai. Program Sel Malaysia ini bermula daripada Langkawi, sebenarnya pada bulan puasa lagi tahun ini. Dan akan berakhir di Sempurna dan Tawau pada akhir bulan Ogos, just before Merdeka lah. Pelabuhan Tuaran ini merupakan satu tempat yang unik. Maharajan Persuratan dan Kesenian Islam Nusantara antara medium meningkatkan seni budaya Islam. Terbaru lebih 100 penyertaan dari dalam dan luar negara diterima, antaranya dari Indonesia dan Brunei Darussalam. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, pelbagai pengisian ditampilkan bagi menarik minat golongan muda dan dewasa untuk lebih mendalami seni dalam Islam. Tahun ini penyertaan dari sudut pertandingan peringkat ASEAN 100 lebih penyertaan dari seluruh ASEAN, Asia Tenggara, dan penyertaan daripada kalangan kebangsaan juga ramai. Dan juga peringkat Borneo. Dan alhamdulillah lah penyertaan ini akan menggerakkan kita lagi untuk meneruskan program ini. Sudah hampir 10 tahun kita adakan berhubung dengan pertandingan khat ini, sementara Maharajan adalah kali yang ke-12.
Beliau ditemui media sempena program Maharajan Persuratan dan Kesenian Islam Nusantara Sabah Malaysia kali ke-12 di Membakut. Majlis penangguhan program akan diadakan esok. Sementara itu, karya Huda Purnawadi dari Indonesia dinobatkan pemenang pertandingan kaligrafi Islam Khat kategori Diwani Jali. Kemenangan itu melayakkan Huda membawa pulang wang tunai RM6,000 dan sijil penghargaan. Semoga dengan adanya semacam pertandingan Khat semacam di Sabah ini bisa memberikan semangat pada generasi-generasi muda supaya lebih giat lagi dalam mendalami seni warisan Islam ini ya. Kalau bukan kita siapa lagi kan gitu. Seperti itu. Supaya nanti ke depannya Asia ini bisa menjadi kiblat para kaligrafer di dunia. Manakala kategori kad kebangsaan dimenangi peserta dari Kedah Arif Ashraf Zaidi. Beliau membawa pulang wang tunai RM4,000 berserta sijil penyertaan. Sementara itu, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Tugas-Tugas Khas Muhammad Siddiq Awang Adi menyambut baik penganjuran Perkampungan Khatat Sedunia yang berupaya meningkatkan mutu penulisan seni khat di negeri ini. Satu juga yang agak menarik juga dalam pertandingan Khat Nusantara kali ke-9 ini, kita mengadakan perkampungan Khat Sedunia, yang mana perkampungan ini dihadiri oleh rakan-rakan negara-negara ASEAN, khususnya daripada negara Malaysia sendiri, kemudian daripada Indonesia, kemudian daripada Brunei Darussalam. Lebih 25 peserta dari dalam dan luar negara menyertai bengkel Khat Nusantara yang diadakan sempena program Maharajan Persuratan dan Kesenian Islam Nusantara. Penduduk di Nabawan bakal nikmati jambatan konkrit yang akan dibina di kilometer 0.2 di Sungai Nabawan. Jambatan konkrit bernilai RM2.7 juta itu dibina menggunakan peruntukan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Ahli Dewan Undangan Negeri Adu Nabawan, Dato' Abdul Ghani Yassin berkata, kerja-kerja pembinaan jambatan akan bermula Ogos depan dan dijangka siap sebelum pertengahan 2025. Ia bagi menggantikan jambatan kayu berusia lebih 60 tahun selain memberi jaminan keselamatan penduduk terutama apabila musim hujan dan banjir. Ada penutupan jalan dan jalan alternatif telah dikenal pasti dan akan dimaklumkan kepada semua penduduk ataupun masyarakat di Nabawan ini. Dan pembinaan jambatan ini adalah dengan kos RM2.7 juta. Senanglah hati kami sebagai wakil rakyat Nabawan ini kerana jambatan ini akan begitu selesa lagi kepada semua penduduk masyarakat di daerah Nabawan. Bulan depan dia bilang itu Datuk mau bikin sudah dia bilang. Sekarang jambatan kiri kanan sebelah Majabelah pun terturun jadi susah melimpas itu kereta. Sementara itu, Datuk Ghani yang juga pengerusi Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah memaklumkan satu lagi jambatan kayu menghubungkan Klinik Kesihatan Nabawan akan dibina kelak. Ia termasuklah jambatan kayu yang usang di kampung bahagian Nabawan yang merupakan kemudahan utama hampir 1,000 penduduk kampung. Kerajaan dimohon untuk memperketatkan undang-undang di negeri ini. Ia penting bagi membenteras kegiatan jenayah terutama melibatkan penyalahgunaan dadah dan penipuan dalam talian yang semakin berleluasa. Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Tan Sri Goh Tian Chuan berkata, dalam masa sama kempen kesedaran jenayah juga perlu diperhebat, terutama kepada golongan remaja yang terdedah kepada pengaruh gejala sosial. Ini kerana kegiatan jenayah dan penyalahgunaan dadah bukan hanya merosakkan akhlak dan bangsa, malah menggugat kedaulatan negara. Minta juga pihak kerajaan mengetatkan lagi undang-undang kita supaya pihak berkuasa dapat mengambil tindakan pencegahan yang lebih awal. Jangan sampailah berlakunya insiden baru kita ambil tindakan. Pencegahan merupakan satu usaha yang paling baik untuk melawan ini ancaman. Beliau ditemui media dalam program Kepolisian Komuniti Kontingen Sabah Peringkat Daerah Sandakan.
Baik, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Terus bersama Sahih dalam berita wilayah untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Sahih. Baik, Anne. Terima kasih.